Tun M dakwa Anwar liberal, orang Melayu tak sokong. Najib dedah Tun M bukan mahu selamatkan negara. Tun M dan Muhyiddin bertarung kerusi pengerusi bersatu. Kali ini Tun M salahkan setiausaha politiknya, punca Pakatan Harapan jatuh. Orang Melayu tak boleh terima Anwar kerana falsafah politik liberal, dakwa Dr. Mahathir. Antara sebab orang Melayu tidak boleh menerima Presiden PKR Anwar Ibrahim kerana ideologi politiknya yang liberal, dakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Ini kerana orang Melayu hanya tinggal kuasa politik hari ini, katanya. Menurut Mahathir, ia dapat dilihat apabila Anwar mengajak DAP untuk menyertai bersama gabungan parti yang ditubuhkannya sebelum ini. Kalau kita toleh ke belakang, bila dia terkeluar daripada UMNO, ketika saya jadi Perdana Menteri pada tahun 1998, dia cuba tubuh sebuah parti menentang saya. Dulu sebelum ini Kuli, Tengku Razali Hamzah keluar parti dan tubuh Parti Semangat 46, tetapi itu parti Melayu. Anwar keluar, dia buat parti liberal. Dia nak dapat sokongan daripada DAP, maka dia ajak DAP masuk. Pas masuk, falsafah dia liberal, katanya dalam wawancara bersama Sinar Harian. Ketika ditanya tentang pandangannya mengenai Anwar, Mahathir yang juga ahli parlimen Langkawi berkata, beliau mempunyai masalah dengan ahli parlimen Port Dickson itu. Saya menghadapi masalah dengan Anwar. Saya mengaku, semasa saya menjadi Presiden UMNO, Anwar tersingkir dan dia kena hukuman penjara. Bila kita nak lawan dan nak jatuhkan Najib Razak, saya berpendapat bahawa antara Najib dengan Anwar, saya rasakan Najib lebih bahaya. Jadi saya sanggup rujuk kembali dengan Anwar. Bahkan saya turut bekerjasama dengan DAP. Kalau tidak, kita tidak boleh kalahkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14, katanya. Untuk rekod, Mahathir berjanji akan menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar selepas sidang kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang akan dianjurkan Malaysia November tahun depan. Namun, hasrat itu gagal dilaksanakan selepas gerakannya dinamakan Langkah Sheraton menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Pada 24 Februari lepas, Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri sekaligus menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan hilang kuasa di peringkat persekutuan. Ini mencetuskan krisis politik lebih seminggu sehinggalah Presiden PPBM Muhyiddin Yassin dengan sokongan Barisan Nasional, PAS, GPS dan beberapa ahli parlimen lain dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada 1 Mac. Pada masa yang sama, ketika ditanya berkenaan surat Muhyiddin yang memintanya untuk menyokong kerajaan baru, Tun Mahathir berkata beliau masih belum bersedia untuk menyokongnya. Waktu ini, belum bolehlah beri sokongan. Ini kerana Muhyiddin berkawan dengan orang tidak senonoh, pencuri, penyangak, kleptokrat. Saya tidak boleh, tetapi waktu ini, orang-orang itu sangat kuat. Dia mempunyai kuasa menumbangkan kerajaan kerana UMNO ada lebih 50 ahli parlimen, sedangkan Bersatu kalau campur-campur cuma ada 30 ahli parlimen. Beliau dipetik sebagai berkata dalam wawancara dengan Sinar Harian. Mahathir dilaporkan mengakui Perikatan Nasional akan tumbang jika UMNO menarik balik sokongannya. Dalam wawancara di Putrajaya kemarin itu, Mahathir juga berkata beliau akan memantau pergerakan kerajaan baru. Isu One Malaysia Development Berhad atau 1MDB, cukai barangan dan perkhidmatan GST, hutang negara atau jual negara bukan punca utama Tun Dr. Mahathir Mohamad menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. Sebaliknya, Dr. Mahathir didakwa hanya mahu menumbangkan Datuk Seri Najib Razak. Ini kerana Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin pun pernah menyokong pelaksanaan GST. Sebelum menjadi Perdana Menteri semula, Dr. Mahathir juga pernah mengaku nisbah hutang negara adalah terkawal dan bulan lepas beliau mengakui kekayaan negara telah naik ke 2 trilion ringgit, iaitu kenaikan 1.2 trilion ringgit pada masa pentadbiran Barisan Nasional. Apabila Perdana Menteri keempat umum henti sokongan saya pada bulan Ogos 2014, dia tak sebut pun 1MDB atau GST atau hutang negara. Bukan kerana jual negara juga, kerana apabila dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, semua projek-projek masa saya yang dia tuduh sebagai jual negara diteruskan begitu saja serta banyak menjual aset-aset negara lain kepada negara asing. Gili dan Proton pun dia puji melambung-lambung selepas PRU14, kata Najib menerusi hantaran di Facebook. Malah tambah ahli parlimen pekan itu, Dr. Mahathir juga tidak berniat pun hendak menyelamatkan negara. Cuma nak tumbangkan saya, katanya yang mendakwa selepas PRU14 Pakatan Harapan tidak menyelamatkan apa-apa pun. Malah lagi banyak kegagalan dicapai oleh Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir sejak PRU14.
Dalam wawancaranya bersama sebuah media, Dr. Mahathir mengakui beliau sanggup merujuk dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bekerjasama dengan DAP untuk mengalahkan Barisan Nasional pada PRU ke-14. Bila kita nak lawan dan nak jatuhkan Najib, saya berpendapat bahawa antara Najib dengan Anwar, saya rasakan Najib lebih bahaya. Jadi saya sanggup merujuk kembali dengan Anwar. Bahkan saya turut bekerjasama dengan DAP. Kalau tidak, kita tidak boleh kalahkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14, kata Dr. Mahathir. Sebanyak 189 bahagian bersatu dijangka mengundi kepimpinan Peringkat Nasional yang baru bulan depan. Ia dikatakan boleh menjadi medan baru pertembungan antara pengerusi bersatu Dr. Mahathir Mohamad dan Presidennya Muhyiddin Yassin. Susulan Kerajaan Pakatan Harapan runtuh, Dr. Mahathir mahu membentuk kerajaan baru teknokrat yang tidak berdasarkan keanggotaan parti. Tetapi Muhyiddin berjaya menukar perancangan itu dengan bergabung bersama MP PKR yang berpaling tadah, anggota Parlimen Barisan Nasional, PAS, GPS dan parti kecil lain. Muhyiddin yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac lalu juga cuba menguasai Bersatu dengan mengambil alih jawatan pemangku pengerusi Bersatu yang mengabaikan kedudukan rasmi Mahathir sebagai pengerusi. Mahathir telah meletak jawatan sebagai pengerusi Bersatu pada 24 Februari lalu, tetapi parti itu meyakinkan beliau supaya terus memegang jawatan tersebut dan beliau bersetuju. Setiausaha Agung Bersatu Marzuki Yahya mengeluarkan kenyataan pada 27 Februari yang mengesahkan Dr. Mahathir masih menjadi pengerusi parti. Muhyiddin dalam usaha untuk menguasai Bersatu pada 29 Februari lalu mengumumkan beliau sebagai pemangku pengerusi Bersatu lantas mengabaikan kenyataan Setiausaha Agung Parti pada 27 Februari. Mengikut Perlembagaan Bersatu, jawatan pengerusi mempunyai kuasa muktamad mengatasi jawatan Presiden. Langkah Muhyiddin untuk menguasai jawatan tertinggi parti itu bermakna jawatan itu kini sedang dalam pertikaian. Bagaimanapun, ia dijangka tidak akan bertahan lama kerana anggota Bersatu akan mengundi kepimpinannya pada pemilihan parti yang julung kali bakal berlangsung pada 18 April nanti. Seorang pemerhati yang merupakan sebahagian daripada pihak yang dekat dengan Mahathir tetapi enggan dinamakan mendakwa bekas Perdana Menteri tidak akan semudahnya mengalah pada pemilihan parti dan Muhyiddin perlu mencabar beliau secara rasmi. Baru sebulan lalu, Bersatu membayangkan 3 jawatan tertinggi parti iaitu pengerusi, presiden dan timbalan presiden yang dipegang oleh Mukhlis Mahathir tidak akan dipertandingkan. Tetapi kelihatan perkembangan mutakhir menunjukkan aturan ini telah berubah. Bersatu pada satu kenyataan berkata semua jawatan kepimpinan termasuk 3 kerusi tertinggi parti akan dipertandingkan. Tidak kira sama ada Muhyiddin mencabar Mahathir atau tidak, MP Langkawi bertekad untuk menyingkirkan Muhyiddin disifatkannya telah menikamnya dari belakang. Pemerhati itu juga berkata Mukhlis yang juga anggota Parlimen Jelun mungkin akan bertanding jawatan Presiden Parti. Sekiranya Mahathir berjaya mengekalkan jawatan pengerusi pada 18 April, kerajaan baru Perikatan Nasional boleh tergugat walaupun sebelum Parlimen bersidang pada 18 Mei. Jika Tun Dr. Mahathir menang, beliau dijangka membawa Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional, katanya. Mahathir sebelum ini bertegas menentang kesediaan Muhyiddin memasukkan UMNO dalam kerajaan baru kerana beberapa pemimpinnya terpalit dakwaan rasuah dan sedang dibicarakan di mahkamah. Bagaimanapun, Muhyiddin telah menegaskan menteri yang dilantik beliau telah dibersihkan SPRM dan tidak berhadapan pertuduhan rasuah di mahkamah. Bagaimanapun, Mahathir masih tidak berpuas hati kerana pemimpin berkenaan kini menjadi MP penyokong kerajaan walaupun tanpa jawatan menteri. Menjelang minggu depan, gambaran yang lebih jelas mengenai pertarungan ini akan muncul apabila senarai calon dinamakan pada 16 Mac. Calon yang disahkan untuk pelbagai jawatan Bersatu akan diumumkan pada 23 Mac. Krisis dalaman Bersatu yang kemudian melarat sehingga membawa kepada runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan nampaknya ada kaitan dengan peranan salah seorang setiausaha politik Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Mahathir, setiausaha politik beliau itu sangat memusuhinya malah dalam satu kejadian sehingga menepuk meja dalam salah satu mesyuarat Bersatu. Kata Mahathir, setiausaha politiknya itu berkempen untuk membawa Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan dengan menggunakan sentimen Melayu dan ia disambut oleh sebahagian besar pemimpin lain dalam parti itu. Namun beliau memberi gambaran bahawa idea itu ada kaitan dengan kedudukan setiausaha politik terbabit yang berdepan dengan kes mahkamah. Ya, dia berkempen untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Cadangannya, kita adakan kerajaan Melayu dan kempen ini menggunakan sentimen orang Melayu. Saya berpendapat memang bagus kalau kita ada kerajaan Melayu, tetapi kita kena jaga juga sumbangan yang dibuat oleh orang Cina. Tetapi dia, setiausaha politik ada masalah dengan mahkamah. Dia minta saya suruh tahan mahkamah daripada bicara kes dia. Itu tidak boleh dan saya tidak boleh buat. Jadi dia begitu bermusuh dengan saya, katanya dalam wawancara disiarkan Sinar Online. Walaupun tidak menamakan setiausaha politik terbabit, dipercayai Mahathir merujuk kepada bekas pembantu khas Isa Samad, Zahid Mat Arif. Untuk rekod, Isa kini berdepan 10 tuduhan rasuah dan pecah amanah.
semasa beliau menjadi pengerusi Felda. Dalam perbicaraan itu, Zahid adalah seorang daripada saksi yang dipanggil memberi keterangan. Nama Zahid dikaitkan dalam 9 daripada 10 pertuduhan yang dikenakan ke atas Isa. Sebelum ini, Zahid adalah antara pemimpin pemuda PKR pada peringkat awal gerakan reformasi sebelum dia meninggalkan parti itu untuk menyertai UMNO. Dia juga menjadi Musyidul Am kepada kempen tolak individu bernama Anwar Ibrahim atau Tibai. Kata Mahathir dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi atau MPT Bersatu, lebih ramai anggotanya cenderung untuk bergabung dengan UMNO. Sebaliknya, kata Mahathir, beliau terbuka untuk orang UMNO menyertai Bersatu, bukannya bersama dengan UMNO sebagai sebuah parti. Bagaimanapun, kata Mahathir, beliau mendapat sokongan daripada Bersatu dan parti lain dalam Pakatan Harapan. Justru katanya, tiada alasan untuk beliau meninggalkan Pakatan Harapan. Apa salah dia Pakatan Harapan? Dia sokong saya. Jadi saya kata tidak, tunggu sekejap. Kita tengok. Satu hari nanti saya akan letak jawatan. Lepas itu nak lawan, lawanlah. Bagaimanapun pendapat saya itu ditolak. Dimulai oleh Muhyiddin Yassin, penyokong-penyokongnya, terutama setiausaha politik saya yang ada masalah di mahkamah. Dia tepuk meja dan kata, kita keluar daripada Pakatan Harapan dan mendapat sambutan yang banyak, katanya. Keadaan itu menurut Ahli Parlimen Langkawi berkenaan mendorong beliau meletakkan jawatan selepas mendapati MPT Bersatu sendiri menolaknya. Jadi apabila saya kalah dan balik ke rumah, fikir-fikir, sudah nampak saya hilang sokongan daripada parti saya. Oleh itu, saya tidak boleh kekal sebagai Perdana Menteri dan pengerusi parti. Itulah sebabnya yang saya letak jawatan. Saya didesak oleh parti sendiri, katanya.